Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Ibrahim Muhammad Sis, nombor matrik SX1091-JCL-S04. Nama pemilik saya adalah Dr. Nur binti Ibrahim. Tajuk yang saya akan bentang ialah faktor mempengaruhi kualiti laporan penilaian kesan alam sekitar di Malaysia. Okey. Okey, seterusnya. Pengenalan IAEA. Menurut United Nations Environmental Programme Unit pada tahun 1979, kajian ini dan bagi mengenal pasti meramal dan menguraikan kebaikan dan keburukan serta cadangan projek pembangunan. Selain itu, menurut Jabatan Alam Sekitar Malaysia, Jabatan Alam Sekitar Kementerian Sains dan Teknologi Alam Sekitar JAS Malaysia pada tahun 1997, kajian mengenal pasti meramal, menilai dan mendapatkan informasi melalui komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat berkaitan dengan kesan terhadap alam sekitar dengan menyerahkan langkah-langkah mitigasi sebelum projek pembangunan berkenaan diluluskan dan beroperasi. KIA ini yang saya faham ialah projek ni akan memberikan kesan kepada alam sekitar dan bagaimana untuk mengurangkan kesan dalam sekitar. Laporan itu apakah kesan, apakah projek ini memberi kesan pada sekitar, apakah kesan pada sekitar dan bagaimana langkah-langkah untuk mengurangkan kesan pada alam sekitar. Itu bagi saya ini. Okey, seterusnya. Penyataan masalah kelemahan pada kualiti laporan air, prosedur dan garis panduan kurang jelas dan tepat, kos yang tinggi untuk mengadakan kajian, masa terlalu singkat untuk membuat kajian terperinci, kekurangan juru runding yang pekak. Okey. Prosedur dan garis panduan kurang jelas dan tepat. Mungkin yang saya itu mungkin orang kata mungkin dia punya tu walaupun dah tepat, mungkin pemahaman orang tu kurang tepat dan jelas. Okay. Kos yang tinggi untuk mengadakan kajian ialah fee untuk jurunding adalah tinggi untuk dia membuat setiap kajian. Okay. Masa dia terlalu singkat, mungkin diperlukan masa untuk masa tambahan. Lepas tu kekurangan jurunding pakar, maksudnya jurunding pakar ada tapi tidak dapat menampung projek-projek pembangunan pada masa akan datang. Ada sekarang ni mungkin satu jurunding mungkin buat 2-3 projek macam tu lah. Mungkin dia satu jurunding patutnya mengurus satu projek supaya kita lebih eloklah satu funding satu projek sebenarnya. Kajian literature. Persoalan kajian berdasarkan pernyataan masalah yang dinyatakan terdapat beberapa persoalan yang dapat dikemukakan. Antaranya, apakah punca yang menyebabkan penyelesaian sedia ada tidak dapat menyelesaikan kelemahan laporan air yang dihantar dalam peringkat permohonan kelulusan pembangunan. Apakah langkah penyelesaian alternatif bagi menangani isu ini? Okey. Punca penyelesaian ada dah. Tak dapat menyelesaikan kelemahan laporan air yang dihantar dalam peringkat permohonan kelulusan. Okey. Punca dia. Kita nak tahu punca dia dan penyelesaian alternatif bagi pembangunan. Okay, seterusnya. Matlamat kajian. Matlamat yang kita ingin capai ialah menyokong penghasilan laporan air yang lebih kualiti dan dapat menempati segala kriteria yang diinginkan oleh pihak Jabatan Alam Sekitar. Maksudnya ialah iaitu bila kita hasilkan laporan air itu disokong sepenuhnya oleh Jabatan Alam Sekitar. Tiada dan bila laporan air itu adalah lemah, maka Jabatan Sekitar akan komen untuk memperbaiki laporan air itu untuk jadi lebih baik. Okey, objektif kajian. Kajian untuk mengenal pasti faktor yang mempengaruhi kualiti laporan air. Kajian untuk mengenal pasti faktor yang mempengaruhi kualiti laporan air. Kaji alternatif penyelesaian kepada faktor yang mengenai kualiti laporan air. Okey, itu objektif kajian. Okey, seterusnya. Penyelesaian sedia ada tidak dapat menyelesaikan kelemahan laporan air yang dihantar dan peringkat kelulusan pembangunan. Langkah penyelesaian alternatif bagi menangani isu ini. Okey, itu dia.
Okey, skop kajian. Di dalam kajian ini hanya akan memfokuskan kepada satu masalah, iaitu kelemahan dalam laporan A dihantar kepada pihak berkuasa dalam peringkat permohonan kelulusan pembangunan. Okey, kepentingan kajian. Kajian yang dijalankan diharap dapat memberi kebaikan kepada semua pihak, antaranya adalah seperti berikut: kerajaan, jabatan alam sekitar, badan profesional. Okey, kepentingan kajian contohnya kepada kerajaan. Itu kerajaan dapat membuat suatu tindakan berdasarkan laporan daripada jabatan alam sekitar, dan jabatan alam sekitar memberikan ulasan kepada laporan dihantar oleh badan profesional. Okey. Fungsi laporan penilaian kesan alam sekitar EIA. Okey, penerangan projek. Fungsi dia EIA ialah menerangkan projek projek yang ada. Apakah itu projek yang dijalankan? Contohnya projek itu projek Pangsapuri, projek Pangsapuri yang berkaitan yang akan memberi kesan kepada alam sekitar. Okey, penerangan kepada keadaan alam sekitar semasa. Maksudnya keadaan alam sekitar semasa tu contohnya seperti keadaan tu semak samun ke, hutan ke, ataupun tempat-tempat kawasan terbiar ke. Okey, penilaian impak dia, kesan kepada alam sekitar. Ada kalau sekiranya projek tu dijalankan di lereng bukit, apakah kesan dia? Sesuai ke tidak? Lepas tu langkah kawalan sekitar, macam dia buat apa, dia menanam rumput tepi lereng bukit, ataupun mungkin membiarkan kawasan lereng bukit itu tanpa ada sebarang pembangunan. Mungkin membuat pembangunan di kawasan yang lebih rata, ataupun cut and fill ke, ataupun sebagainya. Okey. Aktiviti air terbagi kepada dua, iaitu jadual pertama dan jadual kedua. Jadual pertama dan jadual kedua. Contoh antara aktiviti EIA: pertanian, aerodrom, saliran dan pengairan, industri, pembangunan di kawasan cerun, pengolahan dan pelupusan buangan. Okay. Mungkin yang ni yang kita nak tahu, mungkin aerodrom. Aerodrom tu ialah apa? Lapangan terbang yang kecil. Lapangan terbang yang kecil, yang kecil, yang besar. Okey. Metodologi. Okey. Metodologi saya lebih bersifat kualitatif. Yang subjektif, yang banyaknya lebih fokus kepada penghuraian makna-makna atau perkara yang dikaji. Bukan kuantitatif. Yang bersifat yang lebih kepada bersifat subjektif, penghuraian. Maksudnya lebih kepada perbualan macam tu, bukan bersifat angka ataupun umur-umur. Okey, pengumpulan data, sumber primer dan sumber sekunder. Okey, sumber primer ni sebenarnya mostly daripada temu bual, mungkin perbincangan, ataupun lebih kata face to face dengan orang tu, macam tanya pendapat dia, apa yang face to face. Macam sumber sekunder ni kita dapat daripada orang kata indirect, daripada surat khabar, daripada media massa, daripada internet, daripada Google, semualah. Okey. Yang tu kita dapat lihatlah data primer atau sumber primer merupakan maklumat asas yang diperoleh sendiri oleh pengaji melalui temu bual, penilaian dokumen, pematian dan soal sidik. Sumber sekunder, antara contoh sekunder yang boleh dapati adalah dari laman web, peta, dokumen awam, dokumen pentadbiran, laporan, jurnal, sokongan dan sebagainya. Itu yang apa yang ada dalam slide ni. Okey, jangkaan keputusan mengenal pasti faktor yang mempengaruhi kualiti laporan penilaian alam sekitar atau EIA. Okey. Mengenal pasti faktor yang mempengaruhi kualiti laporan penilaian alam sekitar. Itulah jangkaan keputusan sebenarnya. Lepas tu, yang kedua, kita nak tahu maklumat yang dapat
Daripada pegawai JS tentang faktor yang mempengaruhi kualiti laporan AIA. Okay, laporan AIA ni, kualiti laporan AIA ni kita nak tahu apa yang laporan, macam mana nak menghasilkan laporan kualiti AIA. Mungkin jabatan pegawai JS boleh memberikan maklumat yang terperinci tentang ni. Okay. Kita juga menyokong penghasilan laporan AIA yang lebih kualiti dan dapat menepati segala kriteria. Kenapa? Sebab laporan AIA menentukan bahawa projek tu dapat apa? Projek tu dapat projek tu dapat mengurangkan, mungkin dengan laporan AIA itu dia memberitahu yang projek ni apa yang boleh kata dengan projek ini langkah-langkah yang boleh untuk mengurangkan sesuatu impact atau kesan pada alam sekitar. Okey. Lepas tu bagaimana untuk mengurangkan kesan. Apa yang kita buat, tanam rumput ke ataupun begitu mungkin menanam pokok ke apa. Okey, lepas tu sekian, terima kasih.